Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.31 Julai bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, rayuan permohonan bantuan sara hidup dibuka bermula hari ini. Usul ahli parlimen perlu isytihar harta dibentang di Dewan Rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tempoh permohonan rayuan bagi program bantuan sara hidup BSH dibuka hari ini hingga 15 Ogos. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan berkata ia bagi memastikan program BSH 2019 disasarkan kepada mereka yang benar-benar layak mendapat program bantuan bersasar bagi golongan berpendapatan rendah B40 itu. Menurut Kementerian Kewangan dalam kenyataan hari ini berkata proses tersebut memberi ruang kepada mereka yang tidak layak mengemukakan rayuan berserta dokumen berkaitan untuk diverifikasi semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Pembayaran BSH 2019 fasa kedua dilaksanakan mulai 28 Mei berdasarkan kategori BSH 2019 merangkumi bilangan anak atau tanggungan dan jumlah nilai BSH 2019 yang akan diterima. Pembayaran dibuat setelah proses verifikasi dijalankan dan melibatkan 3.6 juta penerima diluluskan untuk BSH. Menurut kenyataan tersebut, bayaran fasa kedua melibatkan peruntukan 1.42 bilion ringgit, manakala jumlah keseluruhan pembayaran bagi fasa 1 dan 2 sebanyak 2.62 bilion ringgit. Permohonan rayuan boleh dibuat secara dalam talian di portal BSH seperti tertera atau hadir ke mana-mana cawangan atau pusat khidmat hasil dan pusat transformasi bandar LHDN. Orang ramai juga boleh menghubungi talian bebas tol serta email seperti tertera bagi maklumat lanjut. Mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat bermula hari ini. Pada sesi pagi tadi, selain sesi pertanyaan bagi jawab lisan, usul agar undang-undang mewajibkan semua ahli parlimen mengisytiharkan harta turut dibentangkan. Untuk laporan selanjutnya, kita berlintas langsung dari Parlimen bersama wartawan Muhammad Ridwan Husin. Silakan Ridwan. Terima kasih Nur Jamalina. Di Seri Pentas, usul agar undang-undang mewajibkan semua ahli Dewan Rakyat mengisytiharkan harta masing-masing menjelang 1 Oktober kelak telah pun dibentangkan dalam sidang Dewan hari ini. Ia dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wee Kiong ketika sesi urusan mesyuarat dan usul-usul bermula tengah hari tadi. Tuan Yang di-Pertua, memandangkan bahawa pengisytiharan harta ini telah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan, maka sudah sampai masa untuk semua ahli parlimen, khususnya ahli Dewan Rakyat, termasuk yang bukan kerajaan, untuk membuat pengisytiharan harta. Usul ini akan terpakai kepada semua ahli Dewan Rakyat, suami atau isteri, anak yang hanya berumur 21 tahun ke bawah dan semua pemegang amanah yang berkaitan. Usul berkenaan kini terbuka untuk dibahas oleh 26 ahli Dewan Rakyat dari pihak kerajaan serta pembangkang. Jika usul dipersetujukan Dewan kelak, senarai nama ahli Dewan Rakyat yang telah mengisytiharkan harta hendaklah dipaparkan dalam portal Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sekiranya berlaku ketidakpatuhan kepada arahan itu, seseorang ahli Dewan boleh dirujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan di bawah peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat kerana melanggar hak dan keistimewaan majlis. Jika terdapat akuan palsu pula, maka wakil rakyat terlibat boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 3 tahun dan denda di bawah Seksyen 193 Kanun Kesiksaan. Isu Lembaga Tabung Haji TH kembali hangat apabila sesi soal jawab pagi tadi bermula dengan pertikaman lidah antara pihak pembangkang dan kerajaan. Ia setelah soalan sama ada kerajaan bercadang untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyiasat kepimcangan membabitkan agensi mengurus ibadat haji itu diajukan.
bila kami ambil alih, kami telah kurangkan sebanyak 58 juta iaitu 204 juta. Jadi saya tidak tahu atas jumlah pergi haji berapa orang? Berapa orang pergi haji? Saya tidak faham. Jumlah orang pergi haji berapa? Kota tidak tahu. 10,200. Jumlah pergi haji berapa? Jumlah pergi haji. Jadi saya ingin menyebut di sini bahawa manipulasi dan segala kreatif accountant yang disebut itu bukan daripada kami, tetapi sebab mereka lah maka kami terpaksa buat. Ya, jawab politik lagi. Muhammad, kalau Bali bentuk RCI saja atau Haji. Jangan cakap begini. Bentuk RCI. Kalau Bali bentuk RCI. Soalan tambahan berkenaan dikemukakan oleh Ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa. Datuk Seri Dr. Mujahid juga berkata, kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah penjimatan menerusi Pelan Penstrukturan dan Pemulihan Semula TH yang melihat penjimatan sejumlah 9.3 juta ringgit dalam bidang perbekalan, infrastruktur dan teknologi maklumat. Kerajaan turut berjaya mengurangkan perbelanjaan operasi TH dalam suku pertama tahun ini sebanyak 58 juta ringgit. Ia melibatkan pengurangan dari 262 juta ringgit yang dibelanjakan pada 2018 ketika di bawah pentadbiran kerajaan terdahulu. Kerajaan dalam proses rundingan untuk menempatkan pegawai polis dan imigresen di Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian UNHCR dalam usaha membantu proses pendaftaran pelarian. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata pembaharuan kad UNHCR yang diberikan kepada pelarian juga sedang dilakukan. Dalam pada itu, proses pembaharuan kad UNHCR yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik juga sedang giat dilaksanakan oleh UNHCR. Sehingga Mei lalu, seramai 124,753 pelarian dan 48,978 pemohon suaka politik direkodkan di negara ini, manakala lebih 93,000 pelarian adalah etnik Rohingya. Ketika ini, pendaftaran pelarian hanya dilakukan oleh UNHCR dan kerajaan komited untuk kerjasama dengan UNHCR bagi melancarkan proses pendaftaran pelarian. Baik, kerajaan dalam proses rundingan untuk menempatkan pegawai polis dan imigresen di pegawai polis dan di Pejabat Pesuruhjaya Tinggi di Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan saya kira itu sahaja perkembangan yang boleh saya bawakan dari Parlimen. Kita kembali bersama Nur Jamalina di Sri Pentas. Silakan. Terima kasih Ridwan dari Parlimen. Seterusnya, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menasihatkan penjawat awam agar tidak mudah melenting jika ditegur mengenai mutu perkhidmatan yang semakin kurang efisien. Sebaliknya, tegas beliau, penjawat awam perlu mengambil kira setiap teguran dan memperbetulkan diri jika ia berasas. Menurut Tun Dr. Mahathir, beliau ada membaca laporan akhbar hari ini mengenai perkhidmatan kerajaan yang kononnya sudah tidak efisien seperti dahulu dan perlu diberikan perhatian. Jika kita dapati ada asas-asasnya, maka hendaklah kita betulkan diri kita. Dalam badan-badan yang terdapat dalam Jabatan Perdana Menteri ini, ada banyak masalah kerana kadang-kadang kita dapati kita terpaksa bekerja dengan orang yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Tambahnya, sepanjang lebih setahun Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negara selepas mengambil alih daripada kerajaan terdahulu yang memerintah selama 61 tahun, beliau mendapati terdapat banyak masalah hubungan dalam kalangan penjawat awam. Sehubungan itu, setiap penjawat awam perlu mempunyai sifat toleransi, bertimbang rasa, saling bermaafan dan menerima kelainan antara satu sama lain bagi memastikan kelancaran pentadbiran negara. Ini kerana adalah sukar untuk melaksanakan tugas jika tiada kerjasama yang baik, khususnya di antara penjawat awam baru dengan yang lama serta yang berlainan jawatan dan pangkat. Tun Dr. Mahathir ditemui pada perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya pagi tadi. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail.
Kelas teknologi maklumat IT di sekolah mampu menyiapkan diri pelajar bagi melahirkan insan yang berdaya saing terutama selepas tamat persekolahan. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hannah Yeoh, penyampaian yang efisien menerusi pembelajaran abad ke-21 atau PAK21 diharap dapat diperluaskan di semua sekolah di Malaysia. Beliau yang juga ahli Parlimen Segambut melancarkan The Cutting Age Zone Sekolah Menengah Menjelara di Kepong, Ibu Negara pagi tadi. Menurut Hannah, kelas pembelajaran baru seumpama itu satu persediaan kepada diri pelajar mengenai sistem teknologi maklumat. Selain pihak sekolah, ia juga tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pelbagai pihak dalam menyediakan kemudahan berkualiti. Cutting Age Zone ini saya lihat adalah satu kerjasama yang bagus antara semua pihak, pejabat ahli parlimen, pejabat sekolah, pejabat DBKL, pejabat Majlis Perwakilan Penduduk dan restoran dan komuniti berdekatan. Tambahnya, bantuan dan keterlibatan semua pihak dapat menwak. Kementerian bangga kerana The Cutting Age Zone dapat diwujudkan dalam tempoh singkat iaitu kurang daripada 3 bulan. Seterusnya, segala polisi dan strategi rancangan Malaysia ke-12 akan dijalankan berdasarkan 3 aspek utama iaitu pemerkasaan ekonomi, kelestarian alam sekitar dan penstrukturan semula sosial. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata ia bertindak sebagai fasa pertama bagi pelaksanaan inisiatif kemakmuran bersama yang diumumkan kerajaan Mei lalu. These dimensions will complement each other towards realizing our new development model of shared prosperity. They are also in line with our efforts to attain the Sustainable Development Goals by 2030. These dimensions are to be underpinned by the principles of enhanced governance and new policy tools. Beliau berucap menerusi rakaman video pada persidangan rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025 di Putrajaya hari ini. Hasil persidangan ini bakal menyokong 13 kumpulan perancangan agensi pengantara dan 47 kumpulan teknikal yang telah ditubuhkan untuk membangunkan RMK-12. Katanya ketika semakan RMK-11, kerajaan menekankan prinsip reformasi sebagai teras utama dasar dalam usaha memperkukuh tadbir urus sekaligus kekal bertanggungjawab terhadap ketelusan pentadbiran. Dalam pada itu, kerajaan juga dijangka akan memperuntukkan 45 bilion ringgit untuk lebih 4,000 projek pembangunan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara yang berterusan. Datuk Seri Muhammad Azmin berkata meskipun dicabar ketidaktentuan faktor luaran, kerajaan yakin ia langkah baik untuk mencapai hasrat itu di samping penyambungan semula beberapa projek mega. As we continue to work towards enhancement of foreign direct investment, there should be simultaneous efforts to boost domestic investment as well. E-commerce will need to be given more emphasis as factors to spur the economy and promote the democratization of economic opportunities. Tambah beliau, kerajaan juga fokus kepada langkah mengurangkan beban kawal selia antaranya dengan penyingkiran langkah bukan tarif NTM. Setakat 2018, kerajaan telah mengkaji semula 668 NTM di bawah 6 kementerian yang dijangka melibatkan kos bernilai 2.96 bilion ringgit dengan potensi penjimatan sebanyak 739 juta ringgit. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sementara itu, sekurang-kurangnya 7 terbunuh dalam bantahan yang diadakan bagi menuntut pembentukan kerajaan awam di Sudan. Sementara 181 yang lain dilaporkan cedera dengan 27 daripadanya terkena peluru hidup. Puluhan ribu penduduk Sudan menyertai bantahan yang diadakan di serata negara semalam meskipun keadaan dikawal ketat oleh anggota tentera. Polis bertindak melepaskan gas pemedih mata ke arah penunjuk perasaan yang menghampiri Istana Presiden di Khartoum. Tunjuk perasaan bertujuan menggesa pemerintah tentera yang mengambil alih kuasa selepas menyingkirkan Presiden Omar al-Bashir pada 11 April lalu untuk menyerahkan kuasa kepada pentadbiran awam.
Tunjuk perasaan di Hong Kong kembali tercetus menyaksikan penunjuk perasaan dan anggota keselamatan bertempur pada hari ulang tahun ke-22 penyerahan Hong Kong kepada China. Polis menggunakan semburan lada bagi mengawal ratusan penunjuk perasaan yang menentang rang undang-undang bagi membolehkan ekstradisi ke China. Pihak kerajaan sebelumnya dilaporkan bersetuju untuk menggantung rang undang-undang berkenaan. Bagaimanapun, tunjuk perasaan tetap diteruskan. Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, kini berdepan gesaan untuk meletak jawatan kerana dikatakan gagal memenuhi tuntutan penunjuk perasaan dalam tempoh yang dipersetujui. Ia termasuk memansuhkan perkataan rusuhan bagi merujuk kepada tunjuk perasaan 12 Jun lalu selain membebaskan aktivis yang terlibat serta menyiasat kekerasan yang dilakukan anggota polis. Ribuan yang lain dijangka akan menyertai tunjuk perasaan terbabit menjelang 11 petang. Sekurang-kurangnya 6 penempatan di sekitar Guadalajara, Mexico diliputi ketulan ais setinggi 2 meter setelah bandaraya itu dilanda ribut hujan batu. Puluhan kediaman dan kenderaan mengalami kerusakan. Tiada kecederaan dilaporkan, namun 2 penduduk terpaksa mendapatkan rawatan akibat mengalami hipotermia. Ais tebal juga menyebabkan gangguan lalu lintas. Kaki tangan Jabatan Perlindungan Awam sudah menjalankan kerja-kerja pembersihan. Jentera berat turut dikerah untuk membersihkan laluan yang diliputi ais. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan Kedah berjaya menempah tiket ke perlawanan akhir Piala FA selepas menyingkirkan Felda United pada pertemuan separuh akhir kedua di Stadium Tun Razak, Jengke, Pahang. Bagaimanapun, kejayaan Kedah tidak hadir dengan mudah apabila aksi 90 minit kedua semalam menyaksikan kebangkitan Felda yang mencatat kemenangan 3-2. Cuma peraturan gol tempat lawan memberi kelebihan kepada Kedah untuk perlawanan akhir selepas agregat kedua-dua pasukan terikat 3-3. Ketinggalan 1-0 pada perlawanan pertama minggu lalu, gol awal cuba dicari tuan rumah Felda United ketika menerima kunjungan Kedah di Stadium Tun Razak. Bagaimanapun, Kedah terlebih dahulu di depan apabila dihadiahkan sepakan penalti selepas bola terkena tangan Thiago Junior pada minit ke-26. Dan Fernando Rodriguez tidak mempersiakan peluang untuk menewaskan Norazlan Razali untuk Kedah mendahului 1-0. Ketika Felda terus meningkatkan usaha untuk mencari gol, Kedah sebaliknya terus ceria menggandakan jaringan pada minit ke-37. Kali ini hasil percubaan Farhan Roslan untuk keputusan 2-0 tamat separuh masa memihak pelawat. Bersambung selepas rehat, persembahan berbeza berjaya disajikan Felda apabila berjaya memecah kebuntuan minit ke-65 menerusi jaringan Thiago yang gagal diselamatkan Ifwat Akmal Cik Kasim di gawang Kedah. Dan minit ke-73, seakan-akan dari posisi sama, giliran S. Chanturu pula menggandakan jaringan Felda untuk kedudukan 2-2. Menuju penghujung permainan, memasuki masa kecederaan, Kapten Felda, Hadin Azman sempat menambah gol ketiga pasukannya. Namun kemenangan 3-2 yang dilakar belum cukup untuk membawa Felda ke pentas akhir. Sebaliknya, kelegaan buat Kedah yang mara ke final buat kali ke-6 dan akan bertemu Perak yang dijadualkan berlangsung pada 27 Julai nanti. Beralih ke perkembangan Liga Premier Futsal 2019, Kuala Lumpur berjaya menewaskan Perak dengan keputusan 4-3 dalam aksi sengit untuk merakam kemenangan pertama musim ini. Turun selaku tuan rumah di Stadium Panasonic Shah Alam, Kuala Lumpur menerima kunjungan pasukan Perak. Pelawat Perak terlebih dahulu di depan selepas Muhammad Syafiq Tahir menjaringkan gol sendiri. Namun, aksi separuh masa kelebihan memihak Kuala Lumpur selepas kejayaan mencipta 2 gol pantas menerusi Kamilul Syahidan dan Ahmad Azim untuk kedudukan 2-1. Bersambung selepas rehat, Kuala Lumpur tambah selesa apabila Kamilul menggandakan jaringan peribadi pada minit ke-33. Dengan Perak bangkit untuk merapatkan kedudukan hasil jaringan Wan Nur Hisham pada minit ke-35. Aksi kian menarik apabila Kuala Lumpur berjaya membalas gol pada minit ke-39 menerusi Mulhim Mukri. Semangat Perak tetap membara di hujung permainan selepas meraih gol ketiga hasil sepakan Muhammad Rizwan. Namun Perak terpaksa akur dengan keputusan 4-3 menyaksikan Kuala Lumpur meraih kemenangan pertama.
Buletin 1.30 sampai di sini. Kami akhiri dengan visual aksi kayuhan BMX menuruni bukit. Tetapi sebelum itu, kita saksikan dahulu segmen BU Extra. Saya Nur Jamalina, Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum. Terkenal dengan pelbagai kebaikan, Gamat sering menarik perhatian para pengusaha untuk menghasilkan pelbagai produk yang berasaskannya. Bagi jenama makanan kesihatan terkenal V Asia, Gamat antara bahan asas yang digunakan untuk produknya Gamex, iaitu jus kesihatan yang digunakan secara tradisional untuk kesihatan luaran dan dalaman. Diformulasi dengan 6 ramuan terpilih oleh pakar pemakanan dan nutrisi, Gamex V Asia dihasilkan untuk membantu mereka yang mahu meningkatkan tahap kesihatan secara menyeluruh. Secara tradisional, Gamat sinonim dengan warisan secara turun-temurun dalam perubatan Melayu tradisional untuk mempercepatkan proses penyembuhan luka. Bagi memastikan amalan tradisi ini terus diterajui, V Asia memasarkan Gamex dari pati Gamat kemas dengan ramuan tambahan buah markisa, delima dan peria bagi memberi keberkesanan yang optimum kepada pengguna. Satu lagi produk premium keluaran V Asia yang banyak mendapat sambutan, Platinum Drink, iaitu jus kesihatan yang membantu menyihatkan tubuh badan kerana diperkaya dengan pelbagai bahan yang tinggi antioksidan dan superfruits seperti delima. Platinum Drink mengandungi hampir kesemua buah-buahan yang tinggi antioksidan yang baik untuk memerangi radikal bebas atau ancaman kepada tubuh badan. Platinum Drink diformulasi tanpa gula yang diperkaya dengan makulberry, acai beri, delima, goji beri, manggis dan prune yang berupaya meningkatkan kecergasan tubuh badan, memberi tenaga serta kesihatan yang berpanjangan. Kualiti produk V Asia amat diyakini kerana dikilangkan di kilang yang bertaraf GMP, mendapat persijilan halal oleh JAKIM dan terbaru telah mendapat penganugerahan sebagai Super Brand Pilihan Rakyat Malaysia 2018 selain mendapat penganugerahan sebagai Asia Pacific Super Health Brand selama 5 tahun berturut-turut.